Sabah. Yang mana tempat ini sebenarnya begitu terkenal bukan sahaja di kalangan pelancong dalam negeri tetapi juga di kalangan pelancong luar negara kerana latar belakangnya ini sendiri yang berlatar belakangkan Menara Tun Mustapha. Dan untuk maklumat anda juga, Menara Tun Mustapha ini berketinggian 32 tingkat dan juga diperbuat daripada kaca dan juga aluminium dengan struktur poligon sebanyak 78 penjuru. Bayangkan, dan dindingnya pula diperbuat daripada 2,160 panel kaca reflektif khas yang boleh menampung kelajuan angin sehingga 272 km sejam. Jadi bayangkan. Dan untuk maklumat anda, Menara Tun Mustapha ini merupakan ibu pejabat bagi kumpulan Yayasan Sabah dan telah pun diberi nama Menara Tun Mustapha pada 31 Julai 2001 sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sabah, iaitu untuk menghargai dan juga mengenang pengorbanan dan juga jasa seorang wira dan patriot yang tidak asing lagi, iaitu Allahyarham Tun Datuk Mustapha bin Dato' Harun, yang mana beliau sebenarnya telah memperkenalkan penubuhan Yayasan Sabah ini sendiri dan sampailah sekarang menjadi pemangkin kepada pendidikan dan juga membantu merangsang ekonomi negeri Sabah ini sendiri. Dan di sebelah ini pula adalah Menara Kinabalu yang merupakan pusat pentadbiran negeri Sabah, yang mana ianya adalah bangunan setinggi 33 tingkat dan di sebelahnya adalah bangunan pejabat 9 tingkat setiap satunya yang menempatkan pejabat ketua menteri dan juga pejabat anggota kabinet negeri yang lain. Ada banyak sebenarnya tempat-tempat yang menarik di sini, tapi apa kata anda saksikan dahulu info lokasi untuk minggu ini sementara saya cari dulu host jemputan untuk minggu ini. Jadi saksikan. Tanjung Lipat atau Teluk Likas merupakan taman awam yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan beriadah dan bersukan sama ada berjalan, berjogging atau menunggang basikal sambil menikmati keindahan alam semula jadi di trek sepanjang kira-kira 4 km. Walaupun jaraknya beberapa kilometer sahaja, tetapi banyak pondok dan tempat duduk disediakan untuk para pengunjung beristirahat. Lokasi strategiknya yang terletak berhampiran dengan Bandaraya Kota Kinabalu menjadikan Tanjung Lipat pilihan pengunjung terutama di setiap hujung minggu atau cuti umum untuk datang berkelah. Malah aktiviti kemasyarakatan kerap diadakan di sini seperti hari keluarga, pertandingan perahu naga, dan program-program anjuran agensi kerajaan. Pengunjung juga boleh mengunjungi gerai-gerai di Anjung Senja atau Anjung Perdana yang menghidangkan berbagai jenis masakan seperti sate dan makanan laut. Lain-lain tempat menarik berhampiran yang turut boleh dikunjungi ialah KK Wetlands, yaitu merupakan hutan paya bakau berkeluasan 24 hektar diwartakan sebagai sanktuari burung amat sesuai untuk penggemar habitat alam semula jadi. Saya sudah pun sampai ke lokasi untuk bertemu dengan host jemputan kita untuk episod kali ini. Jadi tanpa membuang masa, diperkenalkan kepada anda Yuri. Hai semua. Wah, Yuri, apa kabar sekarang Yuri? Sehat, alhamdulillah. Yang sehat. Sihat, alhamdulillah. Sentiasa awet muda Tapi kan baju kita macam sama kan? Iyalah, silap beli di kedai yang sama ni kan. Sudah pasal. Tapi kan Yuri bawa saya pergi di sini ni untuk apa? Macam mana banyak tempat makan? Mau makan apa? Ini adalah sebenarnya sebuah tempat yang menarik di Kota Kinabalu ni. Tapi ada lagi yang tempat yang lagi menarik di sini. Yang Yuri mau bawa di sana tu. Oh, bukan makan dulu. Kita cucuk ATM dulu. Baik, jom. Inilah dia tempat ataupun pemandangan yang paling menakjubkan dan menggiurkan di Kota Kinabalu ni. Ini Menara Kinabalu kan? Tadi saya di depan. Oh, iyalah ini adalah sudut belakang kepada Menara Kinabalu Tengok pemandangan dia. Kalau yang mau tahu, di ujung tu adalah Pulau Sepanggar. Di depan kita sana ni ialah Pulau Gaya. Dan kalau yang lihat di ujung sana tu bangunan cantik yang baru tu itu adalah Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah ataupun SICC. Dan tujuan utama kita dalam episod kali ini kan, yang kata mau pergi Masjid Bandaraya. Tu Masjid Bandaraya Kota Kinabalu Sabah. Tu. Dekat rupanya.
yang bilang mau melawat tempat yang menarik berhampiran dengan Masjid Bandaraya. Ini lah Nah, kalau En mau pergi jauh-jauh, kita pergi Gunung Kinabalu. Mau? Yuk. Tapi. Okey, yang gitu ngam lah kan. Tapi macam mana mau pergi sana? En pandai berenang. Berenang. Sebab Biore nggak pandai, jadi kita ikut laluan trek hijau tu Tuna Kita jalan-jalan sana sampailah ke Masjid Bandaraya tu Sambil kita lihat tempat-tempat yang menarik lagi di sana. Jom. Okey. Kami dah pun sampai di perkarangan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Betul ini adalah masjid yang paling cantik dan juga terkenal sebagai masjid terapung. Okey. Betul. Dan sebelum kami membungkai kisah masjid ni, kita akan berjumpa dengan seorang wakil masjid. Tapi tu kan, sebelum tu kan Yuri, kan kita. Jom. Baik. Kenang-kenangan kan? Wakil pengurusan Masjid Bandaraya, Puan Adi. Puan Adi. Assalamualaikum Puan Adi.